الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه حملة الدين القويم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama tasawuf dia kata ada satu hadis kursi yang berbunyi kuntu kanzan makhfiyya fa ahabtuhu an a'rafa fa khalaqtul khalq, yang bermaksud kuntu, aku ni adalah kanzan makhfiyya, khazanah yang tersembunyi. Tidak ada siapa yang tahu kudrat aku. Tidak ada siapa yang tahu iradah aku. Tiada siapa yang tahu kekuatan aku, kebesaran aku, keagungan aku, kebesaran aku. Aku boleh buat apa yang aku suka. Aku boleh menghidup, aku boleh memati, aku boleh memulia, aku boleh menghina, aku boleh memberi rezeki, aku boleh menarik rezeki. Semuanya adalah dalam genggaman kekuasaanku, tetapi tidak ada sesiapa pun yang tahu. Kerana aku adalah tersembunyi dalam ghaib, keraiban. Maka fa'ahbabtu, maka aku ingin, aku suka an a'rafa, supaya orang mengenali keagunganku, supaya keagunganku dikenali, kebesaranku dikenali, dapat melihat keagunganku, dapat melihat kebesaranku, dapat melihat kehebatanku. Aku suka kalau aku dapat dikenali bahawa aku adalah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Perkasa, Azizun Hakim. Aku Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Ghaniyun Hamid, aku adalah Tuhan yang Maha Kaya lagi terpuji. Tapi tidak ada siapa yang tahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk tempat dia dikenali. Satu orang pelukis, tidak ada sesiapa pun yang tahu bakat lukisannya. Bakat lukisannya, kehebatan lukisannya, keindahan lukisannya hanya terpendam dalam batinnya sahaja. Hanya terpendam dalam pemikirannya sahaja. Sehinggalah bila diadakan kanvas, diciptakan kanvas dan diciptakan adanya color, adanya pena, adanya brush dan sebagainya, maka dia pun melahirkanlah lukisannya yang cantik, yang indah, seni, yang begitu bermutu dan mengagumkan.
Jika tidak ada kanvas, jika tidak ada pewarna, jika tidak ada brus, jika tidak ada alat-alat lukisan, maka pelukis tadi tidak dapat menzahirkan kehebatan seninya. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha berkuasa. Tidak ada sesiapa yang tahu kehebatannya sehinggalah dia menzahirkan kehebatannya dengan mencipta makhluk. Penciptaan makhluk adalah bertujuan untuk mempamerkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk ini tidak ada apa-apa. Makhluk ni barang yang tidak hidup. Benda yang tidak ada, benda yang tidak hidup, benda yang tidak mempunyai apa-apa sifat yang yang baik, yang husna. Tidak ada. Dia adalah seperti bayang sahaja. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau pelukis tadi, dia tidak memasang lampu. Pelukis, dia buat lukisan dan dia tidak pasang lampu. Maka tidak akan kelihatan zahirnya lukisan tadi. Begitu juga makhluk ini. Makhluk ini tanpa nur daripada Allah SWT, tanpa pancaran nur Allah SWT, maka makhluk ini tidak kelihatan. Seperti mana kita lihat bumi ini, pokok, sungai, laut, bukit, gunung, binatang dan sebagainya. Jikalau matahari tidak ada di malam yang gelap gelita, kita tidak akan nampak apa-apa pun. Kerana apa kita nampak jelas? Kenapa nampak jelas air mengalir? Kenapa kita nampak jelas bukit dan pokok-pokoknya? Mengapa kita nampak jelas burung-burung yang berterbangan? Kenapa kita nampak jelas awan bergumpal? Kenapa kita nampak jelas bunga-bunga yang kembang berbagai-bagai aneka warna? Semua kita nampak jelas ni disebabkan adanya pancaran matahari. Begitulah juga dengan alam ini. Jika tidak ada pancaran nur Allah Subhanahu Wa Taala, maka alam ini akan jadi gelap. Jadi alam ini tempat penzahiran sifat-sifat Allah yang tidak terbilang banyaknya. Cuma yang disebut dalam Quran dan hadis seperti mana yang diberitahu oleh ulama, Allah SWT memberitahu kita 99 nama yang diketahui kebanyakan orang. Walaupun bilangan itu tak semuanya dipersetujui. Tapi umumnya, majoritinya mengetahui bahawa ada 99 nama. Tetapi ada ulama kata bukan 99 saja, lebih banyak lagi daripada itu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, asma Allah SWT lahir daripada sifat Allah SWT. Sifat Allah SWT itu lahir daripada af'al Allah SWT. Jadi nama itu memperlihatkan perbuatan Allah SWT. Macam nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu pemberi rezeki daripada fi'il perbuatan razaqah. Dia telah merezekikan, telah memberi rezeki. Jadi perbuatan memberi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan bagaimana sistem rezeki disalurkan. Lalu di tubuhnya satu jabatan Ar-Razzaq, di mana ada satu malaikat penjaganya. Dan malaikat ini dibantu oleh malaikat-malaikat lain. Malaikat lain pula dibantu oleh kadam-kadam yang lain. Sehingga sistem pentadbiran
Ar-Razzaq ni begitu hebat sekali, kan? Jadi malaikat yang menjaga bahagian ni, ya, malaikat yang menjaga bahagian rezeki ni telah menyusun, Allah menyusun pentadbiran di langit, pentadbiran aula dan sufla, bahagian bawah. Kadang-kadang malaikat bahagian bawah ni pula akan menyusun takbir. Kalaulah rezeki itu nama sipulan-sipulan, kalau seekor ikan di laut, telah tertulis nama sipulan-sipulan, lalu malaikat ni akan urus bagaimana ikan ini akan masuk ke dalam tangkapan nelayan yang ada kaitan dengan rezeki yang ditulis pada ikan itu. Maka apabila sampai kepada alamat yang dituju, maka ikan itu akan dibeli ataupun diambil oleh orang yang ditulis rezeki padanya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak memperlihatkan keagungan, kebesarannya, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dua jenis alam. Satu dia panggil alam amal, satu lagi dia panggil alam khalqi. Alam amal ni alam yang mengeluarkan perintah. Alam khalqi ni alam yang melaksanakan perintah. Jadilah ada dua, satu ada alam ghaib dan ada satu alam zahir. Biasanya alam amal ini ghaib, alam khalqi ni alam zahir. Sebab itulah di sebalik pentadbiran zahiriyat ini adanya pentadbiran ghaibiyat. Satu gumpal awan yang zahir, mesti ada di sebaliknya pentadbiran ghaibiyah. Ada perintah daripada langit. Allah SWT memerintah malaikat di langit supaya malaikat di langit ini melaksanakan tugasnya. Tugasnya supaya memerintah malaikat-malaikat yang tertentu meniup awan, pergi ke tempat yang Allah kehendaki. Sampai ke tempat yang dikehendaki, maka awan tadi berubah bertukar daripada segugus gumpalan air, lalu berkecai menjadi hujan, lalu turun di tempat yang Allah kehendaki. Sama ada untuk beri manfaat atau sama ada untuk memberi mudarat. Kalau memberi manfaat, hujan itu turun, akan menyuburkan pokok-pokok. Pokok-pokok menjadi subur, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah, lalu dinikmati oleh penduduk-penduduk tersebut. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata mendatangkan mudarat, maka awan itu disertai dengan taufan, disertai dengan banjir, semua pokok-pokok tumbang, tebing-tebing runtuh, sungai-sungai mengalir deras, menghanyutkan rumah-rumah, pokok-pokok, kenderaan dan sebagainya. Itu semua apabila datangnya perintah untuk memberi mudarat. Apabila untuk memberi manfaat. Jadi Allah SWT menzahirkan sifatnya yang maha agung, bahawa dialah pemberi manfaat, dialah yang memberi mudarat. Ada ketika yang sama Allah SWT matikan, ada yang Allah SWT hidupkan, ada yang Allah SWT bagi sakit, ada yang Allah SWT menyembuhkan sakit. Ada orang dalam keadaan sengsara, tekanan, ada orang dalam keadaan bahagia, kegembiraan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, apabila kita sebut saja la ilaha, bila sebut saja la ilaha, maka kita kena menafikan bahawa tidak ada selain daripada Allah yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang menghidup dan yang memati. Menghina, memulia dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada kerja, tidak ada kudrat selain daripada
kudrat Allah SWT. Jika kita yakin adanya kudrat lain selain daripada Mas, unmute. Unmute, Ustaz. apabila jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa kuntu kahzan mahfiyya fa'ahbabtu an a'rafa fahalaqtul khalq. Aku adalah khazanah yang tersembunyi. Aku ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk. Penciptaan makhluk ini adalah untuk menzahirkan keinginan Allah SWT supaya dia dikenali keagungannya, kebesarannya. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT ciptakan dua jenis makhluk. Satu makhluk yang zahir, satu lagi makhluk yang gaib. Dua jenis jisim. Satu jisim yang kita boleh nampak, yang kita boleh rasa, yang kita boleh pegang. Dia panggil jisim kasif. Jisim yang kasar, jisim yang boleh dilihat. Satu lagi dia panggil jisim latif, jisim yang halus. Sebab itulah alam ni ada dua, satu alam amar dan satu lagi alam khalqi. Alam yang mengeluarkan perintah dan alam yang menerima perintah. Sebab itulah ada alam atas dan alam bawah. Di langit dan bumi. Alam-alam atas yang mengeluarkan perintah. Allah SWT menciptakan berjuta-juta malaikat untuk melaksanakan perintah. Dan yang menggerakkan perintah itu ialah di bumi. Manusia, pokok, binatang, sungai, bukit, matahari dan sebagainya. Bila ada perintah daripada langit, maka dilaksanakan oleh makhluk-makhluk di bumi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, apabila Allah SWT menginginkan sesuatu, lalu Allah perintah kepada malaikat. Contohnya apabila Allah SWT ingin memberi manfaat hujan pada satu tempat. Yang malaikat di langit akan perintah. Malaikat meniupkan air, ketulan air awan itu supaya singgah di tempat yang Allah SWT kehendaki. Maka di situ sampai di situ air hujan pun turun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah sama ada air hujan itu memberi manfaat atau memberi mudarat. Kalaulah air hujan itu memberi manfaat, maka akan suburlah pokok-pokok. Keluarlah bunga-bunga. Akhirnya lebatlah buah-buah. Bergembiralah orang di situ. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak beri mudarat, Allah jadikan air itu sebagai banjir yang besar. Lalu pokok-pokok tumbang, tebing-tebing sungai pecah, air mengalir sehingga meruntuhkan rumah-rumah dan sebagainya. Di situ ada orang yang mendapat penyakit, ada orang yang sihat, ada orang yang mati, ada orang yang hidup. Semuanya itu Allah nak menzahirkan kebesaran keagungannya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, penciptaan makhluk ini adalah untuk memperlihatkan, untuk menzahirkan keinginan Allah supaya dia diagung, supaya dia dibesarkan, keagungannya, kebesarannya. Allah Maha perkasa, Azizun Hakim, lagi bijak, perkasa lagi bijak. Allah nak memperlihatkan keperkasaannya, kebijaksanaannya. Lalu Allah SWT mencipta satu makhluk untuk mentadbir langit.
yang dinamakan malaikat, berjuta-juta malaikat yang dicipta di langit untuk mentadbir urusan langit. Apabila datang saja perintah Allah, maka malaikat ini akan melaksana. Lalu malaikat di langit ni akan mengarah pula keadaan-keadaan di bumi, supaya segala perintah Allah dilaksanakan tepat sebagaimana setepat pada waktu sebagaimana yang Allah SWT kehendaki, seperti yang ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, apabila kita beribadah kepada Allah, kita seharusnya mengenali Allah dengan jelas. Siapakah Tuhan yang kita sembah? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan alam ini dengan nurnya. Tanpa nurnya, alam ini gelap, tak dapat dikenali. Macam juga bumi ini. Jika tidak ada cahaya daripada matahari, maka tidak ada benda yang dapat kita kenali. Pokok kita tidak kenal, sama ada itu pokok pisang ke, pokok betik ke, pokok rambutan ke, pokok pauh ke. Semua pokok-pokok ni kita kenal apabila dia berada dalam keadaan cerah. Kenapa cerah? Cerahnya pokok-pokok ni disebabkan oleh ada sinar matahari. Begitu juga makhluk. Kita mengenali makhluk ini disebabkan adanya nur Allah Subhanahu Wa Taala. Nurnya sahaja, bukan zat dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, macam juga matahari, bukan zat dia tapi nurnya. Nurnya dipancar ke bumi bersama tenaganya. Kalaulah matahari itu memancar tepat ke arah bumi, tak condong sedikit pun, maka ada ahli geografi dia mengatakan, kalaulah tepat matahari menyuluh ke bumi, kepanasannya boleh terbakar. Begitu juga bumi ini, kalau bergerak ke depan sedikit, kepanasannya boleh membakarkan apa-apa yang ada di bumi. Kalaulah bumi ini teranjak jauh sikit, maka bumi ini akan kesejukan. Semuanya akan menjadi ais beku. Jadi begitulah hebat dan agungnya Allah SWT mencipta alam ini. Apabila kita melihat alam, kita melihat di sebalik penciptaan alam itu adalah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar dan yang maha berkuasa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita nak lihat ujaran. Ujaran yang ke 149 berkaitan dengan mukaddimah tadi. Laula zuhuruhu fil mukawwanat. Laula zuhur, itu dah bahasa Melayu pun. Lau itu pun bahasa Melayu. Bahasa Melayu kata jikalau, kalau, lau, kalau. Zuhuru, zohir. Mukawwanat, kana, mukawwanat, kaun, iaitu benda-benda yang diadakan ataupun makhluk ataupun alam. Laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudu absar. Law zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuh. Law, kalau, jikalau ataupun andainya. La zuhuruhu, tidak dizahir, tidak, Allah tidak, andaikan Allah tidak zahir fi mukawwanat, pada benda-benda alam ini. Kalau Allah SWT tidak zahir pada benda alam ini. Ma waqa'a 'alaiha wujudul absar, maka tidak mungkin adanya penglihatan padanya. Kan? Kenapa kita nampak ada air? Kita nampak adanya air kerana Allah zahirkan kudratnya pada air tersebut. Kalaulah tidak ada kudrat Allah pada air, maka air itu tidak akan zahir. Air itu tidak akan nampak. Air itu nampak
kerana zahirnya kudrat Allah, zahirnya iradah Allah, zahirnya hayat Allah, zahirnya ilmu Allah, zahirnya sama Allah, zahirnya basar Allah, zahir pada air sungai yang mengalir. Apabila kita melihat sungai, maknanya kita melihat Allah menzahirkan sifat dia pada air. Air itu tak tercipta, air itu tak ada, air itu tak akan wujud kalau tak ada kudrat Allah SWT padanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mengapa kita nampak makhluk ni ada? Kita nampak makhluk ni ada kerana adanya, kerana zahirnya sifat Allah padanya. Fa'inama tawallu, di mana saja kamu berpaling, fasamma wajhallah, kamu akan nampak di situ wajah Allah. Wajah apa? Wajah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cara Allah nak memperkenalkan diri dia, dia menzahirkan makhluknya. Makhluk tu alat. Macam kita, kalau kita nak lihat diri kita, kita ni tak nak, kalau kita nak lihat diri kita, tentulah kita ciptakan cermin. Dan pada cermin itulah terzahirnya kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, kalau kita lihat air, sungai yang mengalir, cepat-cepat kita kena ingat syahadah kita. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain melainkan Allah. Sungai itu wujud ada kerana ia dicipta oleh Allah SWT. Diadakan oleh Allah SWT. Sifat ada itu, sifat wujud itu sifat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan perkara yang tak wujud. Wujudnya air itu untuk memberitahu kita adanya wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Maka air itu hidup. Sebab itu dia bergerak. Sebab itu air itu tak busuk. Air itu tak hanyir, air itu tak beku, air itu tak statik. Sebab dia hidup. Dia hidup tu kerana Allah menghidupkan air dengan sifat hayat dia. Yang hidup sebenarnya Allah. Air itu cuma dihidupkan. Maka dia bergerak dengan sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu penting sangat kita mempelajari sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau tidak, macam mana kita nak kenal sesuatu itu kalau kita tak tahu sifat. Macam kita nak kenal. Ya? Kita nak kenal sifat dalang. Kata dalang tu nama dia Husin. Ya, nama dia Husin. Tapi ciptaan Husin tu kulit. Tapi dia saja menamakan kulit tu. Husin ni menamakan kulit tu nama Wak Iyah, Wak Long, Wak Dogo, Seri Rama, Sita Dewi, Hanuman dan sebagainya. Semua watak-watak tu sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak hidup. Tanyalah sesiapa pun. Di mana adanya? Kalau tanya Pak Dalang, ada ke Wak Iyah yang sebenarnya? Kata Pak Dalang, Wak Iyah sebenarnya tak ada. Itu nampak ada tu, dia cuma ada dalam cerita wayang sahaja. Dia sebenarnya tak ada, dia bukan manusia. Dia hanya ciptaannya sahaja. Jadi kalau kita nak kenal Wak Iyah ni manusia ke tidak, kita kena kenal sifat-sifat manusia lah. Kalaulah kita tak belajar sifat manusia, mungkin kita terkeliru. Terkeliru macam mana? Kita kata Wak Iyah tu pun manusia, Wak Long tu pun manusia, Seri Rama pun manusia, Sita Dewi tu pun manusia, dan Dalang pun manusia. Jadi kita telah melakukan satu kebodohan. Kenapa bodoh? Kerana benda yang bukan manusia, kita kata manusia. Kenapa kita terkeliru? Ataupun kenapa kita zon yang tak betul, sangkaan yang tak betul dan kita yakin betul. Benda tu sebenarnya tak betul, zon saja. Tapi oleh kerana kita yakin benda yang zon tu betul, ia jadi betul. Contohnya,
kita kata air tu ada kudrat untuk menghilangkan dahaga kita. Maka kita yakin bahawa air ada kudrat, yakin itu salah. Macam kita yakin makanan itu boleh mengenyangkan kita. Yakin itu salah sebab yakin itu hanya berdasarkan zon kita saja, bukan berdasarkan ilmu kita yang qat'i. Kalau kita mempelajari ilmu, ya, maka kita menolak bukan makanan yang beri kita manfaat, bukan makanan yang beri kita sihat, bukan makanan yang boleh menyebabkan kita besar, kita berat dan sebagainya. Tapi itu semua kudrat Allah SWT kalau kita mempelajari ilmu. Kalau tidak mempelajari ilmu, kita yakin berdasarkan zon. Macam kita kata wa'iyah dengan dalang tadi. Kan? Kalau sifat wa'iyah tu ada sendi ke? Tak ada. Yang sendi itu sifat dalang. Wa'iyah tu ada ke daging? Tak ada. Yang ada daging tu dalang. Wa'iyah tu ada saraf ke tidak? Tak ada. Yang ada saraf itu ialah dalang. Yang ada darah tu siapa? Wa'iyah tak ada darah. Dalang tu ada darah. Jadi kalau kita mengenali sifat-sifat manusia, ada sendi, ada daging, ada saraf, ada darah dan sebagainya, maka kita akan tolak. Kita kata la ilaha lannas, tidak ada manusia melainkan dalang. Kita boleh tolaklah sebab kita tahu dengan penuh pasti ciri-ciri manusia. Begitu juga bila kita lihat alam ini. Kita lihat alam ini, kita kena bersaksi la ilaha. Tidak ada yang lain, tidak ada air sebenarnya tidak wujud, yang mewujudkan air itu Allah, sifat wujud itu sifat Allah. Kudrat bergerak, air bergerak daripada atas ke bawah, itu adalah kudrat Allah, bukan kerana air mengalir kerana dia duduk di atas dan dia mengalir ke lembah, tidak. Itu hanyalah pujian Allah SWT kepada makhluk ni. Dia terikat dengan sistem alam yang dia rasa itu adalah benar. Benda yang tinggi akan mengalir ke bawah. Tidak. Zaman Nabi Musa, air sungai tu dia tak mengalir ikut betul pun. Apabila Nabi Musa dihanyutkan di sungai, maka bayi masa Nabi Musa bayi itu mengalir ke tempat Asyah ataupun isteri Fir'aun mandi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kata Syekh Ata'illah, laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudul absar. Kalaulah Allah tidak zahir pada benda-benda alam ini, maka tidak akan mungkin kita dapat melihat padanya. Macam kalaulah cahaya matahari, tenaga matahari tak zahir pada benda-benda alam ini, maka kita tak akan dapat melihat, dan kita tidak dapat melihat bahawa benda-benda alam ini bertenaga, kan? Jadi daripada tenaga cahaya matahari lah binatang itu bergerak. Itu Allah buat sistem macam tu. Lalu bagaimana tenaga daripada mana binatang tu dapat? Dia dapat daripada dia makan daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan tu macam mana pula dia dapat tenaga? Dia serap tenaga cahaya matahari. Bukan cahaya, ia ada dua. Matahari ini ada dua pada umumnya. Satu adalah cahaya dan satu adalah tenaga. Jadi barulah kita tahu sifat matahari yang menggerakkan alam ini. Kalau kita nak tengok kajian secara zahir macam itulah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, lau zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuh. Andainya Allah tidak menzahirkan sifatnya, pasti lenyaplah alam benda ini. Kalaulah tidak ada sifat kudrat Allah, maka tak ada benda yang tercipta. Jika tidak ada sifat hayat Allah, tidak ada benda yang hidup. Kalau tidak ada sifat kudrat, tidak ada benda yang boleh bergerak. Jika tidak ada sifat hayat, tidak ada benda yang hidup. Jadi semua benda yang hidup di atas dunia ini
adalah kerana Allah menzahirkan sifatnya padanya. Sebab itulah ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama tauhid kata, buktinya ada Allah, adanya alam ini. Maknanya alam ini nak membuktikan kewujudan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak lihat Allah tak nampak. Allah itu gaib. Jadi untuk membuktikan kewujudan Allah dengan sifat-sifatnya yang sangat terpuji, dengan asma-Nya yang husna, yang sangat baik, maka kita melihat alam ini. Sebab itulah Allah SWT perintah kita supaya kita tafakur, lihat alam ini. Barulah Allah SWT kata, ulul albab. Orang itu adalah orang yang bijak, orang yang berfikir. Ulul albab ni datang daripada lubung. Dia berfikir daripada lubuk hatinya yang dalam. Daripada mata hatinya yang terdalam, jelas pada dia dengan melihat alam ini, jelas pada dia terzahirnya sifat-sifat Allah. Kewujudan Allah itu sangatlah jelas. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT beritahu, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Apabila Allah tajalli, Allah SWT tajalli nurnya kepada bukit, maka jadilah bukit itu dakkan, hancur. Dan baginda Musa AS pengsan. Kalaulah Allah SWT melihat direct Allah SWT tak ada hijab, maka binasalah alam ini. Macam mana matahari. Kalaulah matahari itu memancarkan tegak, memancarkan direct kepada bumi ini, maka bumi ini pun akan terbakar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lihat pula pada ujaran yang 150. Azhara kulla syai'in li'annahu batin. Wa tuwa wujuda kulla syai' li'annahu zahir. Azhara kulla syai'. Zahirnya segala sesuatu. Allah SWT menzahirkan segala sesuatu li'annahu kerana zatnya al-batin adalah batin, tak nampak, gaib. Sifat zat Allah SWT itu, zat Allah SWT itu bersifat batin. Maka Allah SWT menzahirkan tiap-tiap sesuatu supaya memperlihatkan sifat dia. Kan? Kemudian wa tawa wujuda kulli syai' li'annahu zahir. Dan Allah SWT melipatkan segala sesuatu sebab Allah itulah yang zahir pada tiap-tiap sesuatu. Allah SWT melenyapkan sesuatu. Kerana Allah SWT itu bersifat zahir. Yang zahir itu ialah sifat Allah SWT. Kan? Jika tidak ada sifat Allah SWT, maka alam ini tidak terzahir, tidak ternampak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa Allah menzahirkan sesuatu? Kerana dia tu bersifat batin. Macam mana dia nak nampak? Macam kita kata, macam mana kita menzahirkan sesuatu di atas skrin? Mengapa kita menzahirkan sesuatu di atas skrin? Kerana apa yang ada di skrin itu bersifat dot dalam pendrive. Dalam pendrive tu dia bersifat dot gitu saja. Tapi apabila nak melihatkan dengan jelas apa yang ada dalam pendrive, maka kita zahirkan benda tu di atas skrin. Kemudian bila lenyapkan skrin tu, kita nampaklah asal benda tu daripada thumb drive. Jadi
azhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulla syai' li'annahu zahir. Sebab alat penglihatan manusia ini serba gelap. Tidak hanya cukup dengan mata dan benda yang dilihat. Harus dibantu oleh nur cahaya yang menerangi mata dan benda yang akan dilihat. Jadi mata kita ni yang tak ada apa satu. Mata kita ni gelap. Jadi mata kita tak boleh melihat kalaulah apa yang dia lihat tu tak ada cahaya. Apabila ada cahaya, barulah dia boleh lihat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sedangkan Allah itulah nurus sama wal ard. Jadi Allah itulah yang mencahayakan langit dan mencahayakan bumi. Kerana ada Allah lah langit itu bercahaya dan bumi ini bercahaya. Dengan ada cahaya di langit, dengan ada cahaya di bumi, barulah kita dapat melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencahayakan langit, tidak mencahayakan bumi, maka satu benda pun kita tidak dapat lihat. Itulah Allah yang menerangi langit dan bumi. Jadi sebab itulah orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli kerohanian, dia kata bagaimana kita tak boleh nampak Allah. Sedangkan jelas Allah menzahirkan diri dia, menzahirkan sifatnya. Macam kita kata, macam mana kita tak boleh nampak adanya ruh pada jasad seseorang. Sedangkan ruh tu jelas menzahirkan sifat dia. Itulah cakap Menggerakkan tangan, buat tak tahu. menggerakkan mata untuk melihat, menggerakkan telinga untuk mendengar, menggerakkan lidah untuk bercakap, menggerakkan otak untuk berfikir. Semua tu penggeraknya adalah roh. Walaupun roh tu tak nampak sebab dia bersifat gaib, tetapi penzahiran dia tu jelas. Keberadaan dia tu adalah jelas sejelas-jelasnya. Maka kita akan nafikan kalau orang kata satu orang tu dia berjalan tanpa roh, kita nafi. Kalau orang berkata, oh dia tu bercakap tanpa roh, kita pun akan nafi. Tak mungkin. Kalau orang tu mendengar tanpa adanya roh, kita pun nafi. Tak mungkin dia boleh mendengar. Kalau orang tu kata orang tu berfikir tanpa roh, kita pun akan nafi. Begitu juga alam ini. Alam ini bergerak. Kan? Alam ini boleh tercipta, memberi manfaat, memberi mudarat, memberi apa-apa, zahir di atas alam ini tak mungkin jika tidak adanya zat Allah SWT yang menguasainya, yang mengontrolnya, yang zahir di atas makhluk ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti kita bagi contoh galah. Ya, apabila galah mengait buah di hujung julai pokok. Di hujung julai pokok ada galah yang mengait. Kita nafi. Tak mungkin galah tu dapat mengait buah tanpa ada kudrat manusia yang memegang galah tersebut. Kan? Tanpa manusia pegang, tak mungkin. Tak mungkin galah itu dapat menjatuhkan pokok. Dalam istilah tauhid dia panggil tawallud dan mubasyarah. Kesan kudrat, penyertaan kudrat dan kesan kudrat. Kan? Itu kena belajar tinggi sikit lah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, ujaran kita pada pagi ini, Syekh Ata'illah untuk menjelaskan kepada kita, apabila kita lihat makhluk, apabila kita melihat alam, kita kena isbat kepada Allah. Ya? Jangan jadi ada dua. Kudrat makhluk, kudrat Allah. Kehendak makhluk, kehendak Allah. Dia ada satu saja. Dia panggil minal kasrah ila wahid.
kata Darul Nafis. Dalam kitab Darul Nafis, dia kata minal kasrah, daripada banyak-banyak ciptaan makhluk ni, ilal wahid, baliklah kepada kudrat Allah yang satu. Baliklah kepada zat Allah. Baliklah kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa yang menzahirkan semuanya ni. Matahari ke, bulan ke, bintang ke, langit ke, bumi ke, pokok ke. Semua ni daripada satu. Iaitu daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Minal wahid, daripada satu ilal kasrah, kepada yang banyak. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, maka terciptalah yang banyak-banyak ni. Sebab itulah orang-orang yang tauhid yang hakiki, dia lihat satu saja. Dia tak lihat dua, tiga. Sebab itu mereka terbebas daripada syirik. Sebab itulah orang-orang ahli tauhid ini, mereka kata ijab dan qabul, penerimaan sesuatu amal adalah bertitik tolak kepada tauhid. Jika syirik, tertolaklah segala amal. Kalau kita lihat dari segi fiqh pula, dia lihat betulnya amalan zahir ni. Kalau betul rukun 13 solat tu, maka terimalah amal. Sebenarnya cukup rukun 13 hanya sah sembahyang. Itu dinama, apa maksud sah? Maksud sah itu dikatakan sembahyang. Bila ada qiyam, bila ada rokok, bila ada sujud, rukuk, cukup rukun 13, itu dinamakan sembahyang. Bukan bermakna diterima sembahyang. Itu sahlah perbuatan sembahyang. Tapi belum tentu diterima. Untuk terima sembahyang, pertama jangan rosak tauhid. Jangan rosak kalimah la ilaha illallah. Sebab itulah di hujung sembahyang, di hujung solat, kita memperbaharui syahadah kita. Kita mengulang-ulangkan syahadah kita, sebab syirik ni selalu bermain-main dalam diri kita dalam setiap masa dan setiap ketika. Apabila kita lihat saja makhluk ini berdiri sendiri, ada kudrat sendiri, ada manfaat sendiri, ada mudarat sendiri, tak terkait dengan Allah, maka syirik akan berlaku. Sebab itulah kena solat itu untuk buang syirik, dan hujung tu kita memperbaharui syahadah kita. Dengan kita memperbaharui syahadah, kita mulakan balik kehidupan kita seharian kita. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, kita sudah sampai kepada habis sesi tazkirah. Kita ke sesi muzakarah. Jika ada apa-apa, saya peruntukkan setengah jam. Jika tidak ada apa-apa, kita akan tutup majlis kita. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang nafi dan isbat tadi ni Ustaz, selama ni saya lah rasa macam dia punya how to say, dia punya penekanan tu hanya semasa kita solat. Jika solat kita ucap kalimah syahadah tu kan, kita nafi. Tetapi sebenarnya in reality kita kena apply nafi dan isbat ni dalam setiap waktu kan Ustaz, dalam setiap ketika. Ya, sangat benar. Sebab bila kita dengar ulama kata la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin. La ilaha illallah ni dalam setiap kelip mata dan setiap sedut nafas. Adanya kalimah la ilaha, nafi dan isbat itu setiap kali berkelip mata dan setiap kali sedut nafas. Makna katanya mata kita lihat makhluk, batin kita, hati kita kena lihat Allah. Contoh, bila kita lapar, mata kita melihat makhluk yang bernama makanan, yang bernama nasi. Bila kita makan, hati kita kena nafi. Tidak. Yang mengenyangkan ialah Allah. Yang menyihatkan ialah Allah. Mata kata makhluk. Hati nafi. Dia kata Allah. Maknanya mata zahir nampak makhluk,
mata batin nampak Allah pada setiap masa dan ketika. Tak boleh apa? Tak boleh mata batin tu ditidurkan, ditutupkan. Mata zahir boleh tertutup, boleh tidur, tapi mata batin kena sentiasa jaga. Apa-apa sahaja yang nak masuk ke dalam hati, dia kena cepat-cepat jaga. Sebab itulah ulama kata, kita kena menjadi penjaga kepada pintu batin kita. Jangan masuk makhluk di dalamnya. Nanti rosak akidah kita. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun kita faham konsep tu Ustaz, kita faham sebagai seorang Islam yang mentauhid, kita faham. Tetapi dalam harian aktiviti kita, terutama kita kerja, whatever lah kita buat, amat sukar kita nak sentiasa jaga, how to say tadi, menjadi penjaga kepada, apa tadi Ustaz kata? Hati Mata kita, batin, pintu hati kita. pintu hati kita. Jadi that means kita kena ada sentiasa, macam mana Ustaz ya? Kalau kita lupa, kita istighfar je lah Ustaz ya. Kita ingat balik. Kita lupa, kita ingat balik. Ya, itu dinamakan ada kategori, ada 3 kategori manusia kan. Manusia beriman ini ada 3 kategori. Satu kategori awam, satu kategori khusus, khusus lagi khusus. Orang awam dia melihat dengan mata awam. Sebab itulah orang awam ni dia duduk di perbatasan antara iman dengan syirik. Jika macam kita duduk di atas batas. Jika kita dikejutkan oleh apa-apa, kemungkinan kita jatuh. Kan? Begitu juga orang awam ni dia meniti di pinggir batas antara iman dengan kufur. Apabila dia menoleh sahaja kepada makhluk dan dia nampak makhluk beri manfaat, maka dia cenderung kepada kufur. Apabila dia berpaling kepada dia nampak Allah, kudrat Allah, maka dia cenderung kepada iman. Jadi dia tu duduk di persimpangan yang sangat berbahaya. Itu orang awam. Kan? Tetapi orang khawas ni, dia lihat Allah. Adanya Allah. Tetapi orang khawas ni, diri dia pun hancur. Bila disebut la ilaha, tidak ada yang lain. Yang ada hanyalah Allah. Tapi orang khawas ni, dia orang pertengahan ni, dia lihat iyyaka na'budu. Maknanya, hanya kepada engkau kami sembah. Dia nampak kami tu. Dia nampak kami, iaitu diri dia membuat perbuatan menyembah Allah. Kalau yang khawas, wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta tolong. Jadi tak nampak dah dia. Dia dapat rukuk ke, sujud ke, doa ke, menghabiskan solat, semua dengan pertolongan Allah. Dia tak nampak dah kudrat dia tak nampak dah kebolehan dia tak nampak dah kemampuan dia. Semuanya dilaksanakan berdasarkan kudrat Allah SWT, taufik Allah SWT, hidayat Allah SWT. Daripada salam, daripada takbir sampai ke salam, dia memerhatikan bagaimana kudrat Allah menggerakkan dia daripada mula sampai ke akhir. Itu susahlah orang yang seperti kita, orang seperti saya, sebab saya pun orang awam. Baik. Bang, Kasihan ni Ustaz. Oh, sorry. kat mana ni? Sorry Ustaz, saya pernah dengar puasa khusus, puasa orang awam, puasa apa? Orang Ya. awam. Something like that Ustaz ya. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Maaf Ya. ambil waktu sikit Tidak. tadi. Mama nak ambil buat lah. Ya, ada apa nak tanya ke? Ada lagi kan nak tanya? Tak nak bincang ke, nak sampaikan ke, ataupun nak tegur kesilapan saya ke, kesalahan saya pun. Sebab saya sangat lemah dalam ilmu ni kan. Semua kita kongsi sajalah pada pagi ni, sebab bukanlah satu pengajaran. Tidak, saya tak layak nak mengajar sebenarnya. Sangat-sangat tidak layak. Cuma untuk berkongsi saja. Dan saya juga mengharap bantuan daripada pendengar-pendengar semua. Sebab saya yakin ada yang lebih baik kefahaman dia yang boleh saya tumpang sama. Ada tak?
Kita lebih kurang ada 15 minit, 20 minit lagi. Sebab bulan puasa kita, kalau boleh, inilah satu bulan yang kita nak fokus kan. Nak fokus kepada penghayatan Al-Quran kita, penghayatan zikir kita, nak apa ni, perbanyakkan solat kita. Kerana betul-betul bulan ni adalah bulan untuk pembersihan jiwa, untuk kembali semula kepada fitrah. Kita ada 3 fasa untuk dapat ijazah taqwa, kan? Allah SWT kata difardukan puasa kerana nak bagi ijazah, iaitu ijazah taqwa. Apabila kita dapat ijazah taqwa, kembalilah kita kepada fitrah asal. Bahawa kita hamba, Allah tu Rabb, kan? Kita akan lihat di hari raya. Zahir tak suasana taqwa tu. Kan? Bila Allah SWT kata, Aidil Fitri, kamu telah kembali kepada fitrah, setelah kamu bertungkus lumus, masuk pengajian, sesi-sesi pengajian, sesi-sesi latihan untuk mendapat taqwa ataupun melalui wasilah, 3 jenis pasal wasilah. Pasal yang pertama, rahmat. Pasal yang kedua, pengampunan dosa. Pasal yang ketiga, pembebasan daripada api neraka. Kemuncaknya ialah pengijazahan taqwa. Jadi orang yang tinggi sekali dia punya dia punya CGPA dia kan, dia akan diberi keistimewaan lah, di mana malam itu dia diberi kesempatan untuk berjumpa dengan penduduk langit, kan. Tanazzalul malaikah, maka turunlah roh dan malaikat semuanya turun ke bumi untuk menziarahi penduduk bumi, dan sesiapa yang dapat anugerah taqwa yang tertinggi itu diberi kesempatan berjumpa dengan dia lah. Kalau tidak, kita ijazah biasa-biasa lah. Tapi paling malam sekali, habis sesi pembelajaran, tak dapat CJ taqwa, tak dapat ijazah taqwa. Sangat rugilah, kan. Kita lihat hari raya tu, kita berbalas dendam. Dendam yang kita tak makan selama ni. Kita pakai habis segala jenis pasting yang ada. Kita makan sebanyak-banyaknya. Sampai tiba waktu solat, kita terlalai, kita terlupa, kita terganjak, kita terlewat. Yang bertentangan dengan sifat taqwa yang diperjuangkan semasa bulan puasa. Ya, Puan Nurul Izzah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak minta maaf Ustaz, nak tanya satu soalan. Ya. Kalau tadi kita belajar tentang apa sahaja yang kita buat, kebaikan kita buat, solat semua adalah kehendak Allah dengan izin Allah. Okey. Apa pula kalau kita sedang buat dosa Ustaz? Ataupun kita melihat orang lain buat dosa, bagaimana kita nak fikir yang ini adalah kehendak Allah Ta'ala? Sedangkan kita tahu syaitan itu pun wujud kan Ustaz. Minta maaf Ustaz, itu saja. Ya. Dia macam ni, kan, semuanya memang daripada Allah, tetapi itu adalah dipengaruhi oleh nafsu jahat kita. Sebab kita tidak membersihkan nafsu kita, benda tu dia terhala kejahatan. Sebagai contoh, kita katakanlah mak ibu bapa bagi kita RM50. Tujuan dia bagi itu untuk perbelanjaan sekolah, untuk tambah bas, untuk beli buku, untuk makan di kantin. Tetapi kita guna juga RM50 itu untuk pergi ke tempat lain. Tempat judi lah, ataupun kita pergi kelab malam lah, ataupun kita pergi kedai minum arak lah. Adakah kita nak mempersalahkan ibu bapa juga? Kerana duit dia bagilah aku jadi penjudi. Kerana duit dia bagilah aku jadi jadi maknanya duit RM50 itu atas diri anak. Kalau anak tu mengikut hawa nafsu, jadi jahatlah dia. Kalau anak dia ikut yang ni, maka baiklah. Jadi Allah SWT bagi segalanya pada kita memang daripada Allah. Tetapi cara menggunakan tu dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Allah SWT beritahu kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwa.
Allah mengilhamkan kepada kita. Ada ilham jahat, ada ilham baik sebagai ujian. Fa'alhamaha fujura. Allah bersumpah tujuh kali itu. Wasamsi wa duhaha wal qamarilah wal nahalah. Jadi setelah bersumpah 7 kali, Allah kata Allah bagi ilham baik dan ilham jahat, ilham fujur. Tetapi bergantung pada hati. Qad aflaha man zakkaha. Telah berjayalah orang yang bersih jiwa dia. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang mengotori jiwanya. Semuanya daripada Allah. Tetapi yang menyebabkan baik dan buruk tu ada pengaruh nafsu kita. Sebab itulah kita kata yang jahat tu daripada kita, walaupun asalnya daripada Allah kudrat tu. Dan yang baik tu datang daripada Allah. Terima kasih Ustaz, faham. Maaf Ya. Ustaz, dan kedua, jadinya kita sebagai manusia ni, Allah Ta'ala memang bekalkan kita dengan akal, dengan hati, Ya. iaitu roh kita, dengan panduan Al-Quran dan hadis. Ya, sangat betul. Maksudnya manusia ni tugas dia, Allah Ta'ala kata ibadah, iaitu berusaha kan Ustaz. Ya. Itu yang ada syurga neraka ya Ustaz. Sebab Ya, untuk hati betul. bersih, dia dah Ya. bersih, dia ke syurga. Baik Ustaz. Ya. Ustaz. Kita ni makhluk yang lain daripada yang lain. Yang lain daripada yang lain. Allah SWT telah ciptakan satu makhluk yang dia buat baik, tak ada yang buruk. Ada pula Allah ciptakan makhluk yang buat buruk saja, ada kan? Syaitan, iblis buruk saja. Binatang-binatang liar mengganas saja kerja dia. Ada makhluk yang macam ni. Ada makhluk yang macam ni. Malaikat tak ada guna bagi dia apa nama surga neraka, sebab malaikat bukan nak pun bidadari, malaikat bukan nak pun sungai-sungai, semuanya tu kan sebab dia dicipta macam tu. Allah boleh nak menciptakan keseluruhan makhluk ni bersifat malaikat, boleh. Dan Allah juga boleh menciptakan seluruh makhluk dia ni bersifat binatang ke bersifat iblis pun boleh. Tetapi Allah SWT sudah pun ada dalam keagungan dan kebesarannya, dia nak memperlihatkan keagungan dan kebesarannya, dia bagi manusia ini dua kategori. Siapa dia yang nak ikut yang baik, siapa dia nak ikut yang jahat, Allah SWT bagi ilham. Jadi dengan ilham itu tersaringlah makhluk yang bernama manusia ini. Iaitu tersaring, ada yang jahat, ada yang baik. Ada surga, ada neraka. Surga dan neraka itu hanya semata-mata untuk memperlihatkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, sunyi kan? Maknanya kalau jadi malaikat saja, tak adalah surga, tak adalah neraka. Kalau tak ada surga, tak ada neraka, mana sifat qahar Allah? Mana sifat perkasa Allah? Mana sifat hebat Allah? Kalau tak ada surga, mana sifat rahman Allah? Mana sifat rahim Allah? Mana sifat lemah lembut Allah? Kan? Jadi sifat Allah Maha Agung yang Maha Sempurna tu terzahir dengan adanya tapisan. Sebahagian surga, sebahagian neraka. Okey, boleh Ada lagi, ada nak tanya ni 4-5 minit lagi. Bukan tanyalah, saya ni kalau tanya-tanya tu saya risau juga, macam saya ni ulama pula, macam saya ni ustaz pula kan. Saya macam tuan-tuan juga. Saya orang awam semacam tuan-tuan juga. Cuma kita berbincang. Kemungkinan saya dah kenal sekitar ikam ni dengan ustaz-ustaz saya dulu. Bolehlah saya bantu sikit-sikit tuan-puan untuk mengenali isi kitab ikam. Tetapi bukan faham dengan saya. Kitab ikam ni bukan faham dengan saya, faham dengan ulama. Dengan saya ni untuk buka sikit pintu, gitu saja. Ya. Ustaz nak sambung sikit tadi, sorry ya. Ya. Tadi ada Ustaz kata la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin tu. Biasanya saya dengar di yang selawat Nariyah tu kan Ustaz, itu part of it ke? Ya. Okey. Biasanya Elok kalau dia. kita dengar orang yang dia buat 3 hari ke 40 hari orang mati kan, hujung dia tahlil tu dia akan kata
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin dan masih ilmallah kan. Dia hujung dia. Dia sendalkan dengan fi kulli lamatin wa nafasin. Sebab hujung selawat nariah tu pun ada juga. Ya. Cuma tak okey. Terima kasih Ustaz. Makna katanya la ilaha illallah ni kena ada bersama kita 24 jam. Yang mudahnya doktor, kan? Ya. Mudah cakap lah kita orang awam ni. Hati kita nampak Allah, zahir kita nampak Rasul dalam setiap masa. Ketika kita nak makan, kan? Bila kita nak makan, kita kena nampak Muhammad. Maknanya macam mana cara Muhammad tunjuk. Makanan ni halal ke, haram ke, cara makan macam mana, kan? Cara duduk nak makan macam mana, itu kita kena nampak Muhammad. Tetapi yang mengenyangkan, yang memberi manfaat, yang memberi kesihatan semuanya tu kita kena nampak Allah. Jadi dalam kita makan tu kita serapkan kalimah ini. Macam juga dalam kita berjalan. Bila kita start enjin nak naik kereta tu kita kena nampak Muhammadur Rasulullah. Apa petunjuk Nabi? Kalau seboleh-bolehnya kita naik dengan kaki kanan lah. Kalau darurat tak apa. Bila nak start enjin tu bacalah bismillah sebab itu Muhammad kan. Bila nak bergerak tu tanah rata kita baca subhanallah, bila menurun kita baca alhamdulillah, bila nak naik Allahu Akbar, bila jumpa dengan jambatan kita baca doa apa, bila kita dapat hiasan-hiasan la aisha illa aishul akhirah. Jadi itu semua tu kita nampak Muhammad. Kemudian yang menyampaikan kita daripada satu tempat ke satu tempat yang dituju, kita kena yakin Allah yang menyampaikan, bukan kenderaan. Maknanya setiap masa ada Allah, ada Muhammad. Biar kita mati, ada nama Allah dalam hati kita, ada petunjuk Rasul pada zahir kita. Itu bagus. Kalau mampulah, tapi saya tak mampu. Baik, insyaAllah saya cuba Ustaz. Terima kasih. Doakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain insyaAllah. Yang lain masih lagi ada sahur mempengaruhi kita ke? Kadang-kadang kita penat menyediakan makan sahur tu, kita penat sikit kan. Tak apalah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam ya, Puan Arifah. Saya ada satu masalah Ustaz, kalau Ustaz boleh tolong saya bantu. Kita kalau bermasyarakat dengan orang yang sama fikrah dengan kita rasa tak ada susah sangat. Ya. Tapi kita bila bermasyarakat dengan orang yang terlalu jauh, hati kita memberontak. Kita nak mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, macam itulah nak menyampaikan awak kena puasa, kenapa awak tak puasa, kenapa awak tak solat. Macam mana tu Ustaz? Mohon tips. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, Puan Arifah dan juga rakan-rakan semua, berkaitan dengan persoalan yang Puan Arifah tadi, sukalah saya tarik perhatian dengan ada satu hadis kan kita selalu dengar. Bada'ul Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, Islam datang kepada kita ni dalam keadaan asing, dalam keadaan terasing, dalam keadaan terpinggir. Orang apa yang aku bawa ni orang tak boleh terima. Aku pergi satu kemah ke satu kemah orang haji pada masa tu, orang buat haji pada masa tu lah, masa jahiliah. Tak ada seorang pun nak terima seruan aku. Aku pergi ke keluarga aku, tolak. Cuma Khadijah radhiyallahu anha terima, Sayyidina Ali saya terima, anak aku Fatimah, kemudian sahabat aku Abu Bakar, yang lain tu tolak. Aku pergi ke mana Taif, mereka tolak aku, mereka baling aku dan sebagainya. Akan akhir nanti pun akan kembali gharib macam tu juga. Kamu akan lihat ada segelintir saja orang yang mampu mengamalkan apa yang aku bawa. Mereka tu terasing sangat dalam masyarakat mereka. Kata Nabi, tuba al-ghuraba. 3 kali Nabi kata. Beruntung sangatlah orang yang terasing kerana nak mengamalkan apa yang aku bawa.
Jadi kalau Puan Arifah nak jadi orang tuba al-turabah, maknanya orang yang beruntung pada pandangan Nabi, pada pandangan Allah, pada pandangan Rasul, bahawa Puan Arifah adalah orang yang beruntung. Puan-puan sabarlah dengan perkara itu. Kan? Kita semuanya tu Allah SWT uji apa? Uji keteguhan iman kita dalam melaksanakan perintah Allah dan apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak semudah tu. Sama juga dengan saya. Saya pun menerima nasib yang sama juga. Kan tak semua orang suka di surah saya, walaupun saya mengimami mereka, tazkirah mereka, boleh kata setiap pagi Sabtu saya bagi tazkirah pada mereka. Tapi ada juga orang yang macam-macam begitu begini. Bila sampai kepada saya, gitulah, beginilah. Jadi saya kata alhamdulillah lah, semuanya tu saya tak ada nak marah, nak apa pun. Bagi saya normal lah. Ada orang suka, ada orang tak suka. Ada orang yang fitnah kita di kedai-kedai kopi. Ada bawa sampai ke tempat. Yelah, macam-macam. Jadi itu adalah normal. Kalau perkara tu berlaku pada Rasul-Rasul, berlaku pada para sahabat Nabi, berlaku pada para wali, berlaku pada para mujahid, kalau berlaku juga pada diri kita, itu adalah normal, bukan tak normal. Cuma yang tak normal tu kerana kita tak dapat terima dan kita tak sabar. Dan kita tak boleh terima bahawa itu adalah normal. Gitu Puan. Boleh Puan Arifah. Okey Ustaz. Tapi kita rasa macam nak cakap sesuatu kan, tapi takut hati dia terluka, takut kita cakap salah, takut perhubungan silaturahim. Itulah Ustaz. Terputus kan. Itulah kata orang dulu, orang tua-tua kita dulu, dia kata macam mana? Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kata ustaz saya, janganlah kita tidur di hati orang sebab hati itu milik Allah. Kenapa kita nak tidur di hati orang? Hati kita itu biarlah Allah yang ada dalam hati kita. Sebab apa kita jadi banyak tu? Sebab kita nak tidur di hati orang. Jangan tidur di hati orang. Betul Ustaz, betul. Ya. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih. sama. Okay ya, kita dah habis. Kita tengoklah pula hari Khamis ni nanti. Hari ini kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pakai ini ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Maafkan saya. Saya berpuasa. Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Nampak ceria dekat nak raya ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Maafkan saya jika ada apa-apa salah. Ustaz, kelas kita bila? Bila last? Tak ambil ni.